Okey, semua boleh tengok skrin tak? Boleh Baik, yang baru masuk tu boleh daftar kehadiran dulu Daftar kehadiran. Okey. Minggu lepas kita telah belajar ayat terbitan. Ingat lagi tak ayat terbitan apa dia? Ada 3 proses kan? Proses pertama ialah proses pengguguran. Contohnya kita gugurkan subjek dan kita gugurkan predikat. Proses kedua ialah proses penyusunan semula. Contohnya ayat aktif ditukarkan menjadi ayat pasif tukar menjadi ayat aktif, kemudian ayat susunan biasa tukar kepada susunan songsang, kan? Ataupun songsang jadi ayat biasa. Okay, and then last apa lagi? Proses perluasan ayat. Maknanya ayat tunggal jadi ayat majmuk. Jadi, mana-mana pelajar yang terlepas kelas pada minggu lepas, boleh tengok balik rakaman dalam website. Okey. Jadi, untuk malam ini, kita akan teruskan dengan bahagian penyuntingan. Okey, apakah maksud penyuntingan ni? Penyuntingan adalah kita akan menganalisis kesalahan bahasa. Okey. Okey, kita nak refresh balik. Ada berapa jenis kesalahan? Ada berapa jenis kesalahan bahasa? Cuba komen sikit. Sebenarnya cikgu dah ajar dah sebelum ni. Cikgu dah beritahu dah. Ada berapa jenis kesalahan bahasa? Kalau tahu, komen dekat chat. Allah. Kurang tepat, kurang tepat. Cikgu tanya ada berapa? Ada berapa? Maknanya bilangan, ada berapa? Ya, ada berapa kesalahan? Okey, tak apalah. Cikgu tanya satu benda. Okey. Yang pertama, kesalahan apa yang kamu tahu? Yang pertama kesalahan apa? Kesalahan apa? Bagus, Alia. Kesalahan ejaan. Okey, betul. Lagi-lagi. Yang kedua, jarak bukan tanda bahasa umum. Tanda baca di bawah kesalahan ejaan. Ya, kesalahan imbuhan. Okey, lagi. Apa lagi? Kesalahan bahasa tu semualah. Kesalahan bahasa tu umum. Okey, ejaan, imbuhan lagi. Apa lagi? Okey, kesalahan kata seni nama, kata bantu, kata perintah, itu ialah kesalahan ka, kesalahan ka apa? Kata. Okey, yang keempat, kesalahan apa lagi? Apa lagi?
Is apa? Ya, istilah bukan is ketan bola ke apa. Baik, yang kelima. Kesalahan. Apa lagi? Huruf F. FR. Ya, bagus. Kesalahan frasa. So, dalam penyuntingan ni ada 5 kesalahan sahaja. Okey, kejap kelas kita bagi laluan pada Azan. Okey. Baik. Kita sambung semula. So, kita ada 5 kesalahan saja. Kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan kata, istilah dan frasa. Baik, lepas ni cikgu akan terangkan satu persatu. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak jelaskan analisis soalan SPM 2021 sehingga 2022. Okey. Baik, SPM tahun 2021. Okey. Untuk soalan penyuntingan ni, bahan satu dia bagi email rasmi. So, kamu kena cari kesalahan bahasa dekat dalam email. Okey, bahan dua dia bagi surat rasmi. Surat rasmi tu ialah surat kiriman rasmi lah kan. Okey. Jadi, kamu kena analisis kesalahan bahasa dalam surat. Okey. Baik. SPM ulangan. Ya, SPM ulangan. Yang ni sebab kes COVID kan. So, lembaga peperiksaan buat peperiksaan semula. Okey. Bahan satu dan bahan dua ni ialah petikan. Petikan umum, petikan biasa. Mungkin dah bagi artikel. So, kamu kena cari kesalahan bahasa dalam artikel. Okey, itu untuk ulangan lah. Okey, SPM ulangan. Bukan ulangan ni. Kita balik. Yang ni SPM tahun lepas. Bukan tahun lepas lah, tahun ni lah kiranya kan. Tahun ni ke? Kalau ikutkan SPM 2022, tapi dia buat tahun ni bulan 2 hari tu. So, bahan satu ialah dia bagi satu biodata. Biodata.
Macam resume lah kan, tentang tokoh murid. Jadi kamu cari kesalahan bahasa kat situ lah. Okay, yang ni dia hanya bagi bahan satu saja. Dia tak ada bahan dua. Okay. Baik, seterusnya SPM ulangan pula. Okay, untuk ulangan ni, bahan satu, dia bagi satu poster. Poster tentang hebahan jawatan kosong. Okay, bahan dua pula ialah poster juga. Poster hebahan sebagai kerjaya juruterbang. Okay. So, ini dia ada trend soalan SPM bagi bahagian penyuntingan. Okay. So, memang dia bebas lah. Kadang-kadang kadang-kadang dia suruh cari kesalahan bahasa dalam akhbar. Apa lagi? Mungkin dalam poster, dalam resume. Apa lagi? Mungkin dalam sajak, kan, dalam pantun. Tak semestinya kita analisis dalam petikan. Okay. Baik. Selesai. So, kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama ialah kesalahan ejaan. Okay. Ini kesalahan pertama. Okay, untuk kesalahan ejaan, yang pertama ialah kita lihat huruf besar ataupun huruf kecil. So, itu di bawah kesalahan ejaan. Biasanya contoh. Kenapa proton yang salah? Kenapa? Kenapa kena ada huruf besar depan ni? Apa sebab dia? Apa sebab dia? Kenapa proton kena huruf besar? Simple question dia. Apa sebab dia? Sebab proton ialah kata apa? Kata nama apa? Kata nama khas. Ingat, semua kata nama khas kena huruf besar. Yang kedua, kenapa P kena huruf besar? Kalau proton tu berada di permulaan ayat, memang kena huruf besar. Okey. Jelas, Yang kedua, tanda sempang. Bukan sepang, Sepang tu litar sepang. Typo. Bukan sepang, Tanda sempang. Dash. Okey, tanda sempang pun di bawah kesalahan ejaan. Contoh kat sini, kenapa salah ni? Kenapa salah ni sampai sarap ni? Apa sebab salah? Siapa tahu? Jangan risau. Kamu cakap salah ke, betul ke, tak kisah. Kenapa sampah sarap ni salah? Kenapa tak boleh ada tanda sempang? Okey, senang ceritalah. Tanda sempang ni untuk kata apa? Kita dah belajar dah kan dekat bentuk kata. Tanda sempang ni untuk kata apa? Bagus, Damia. Bagus. Kata ganda terbaik. So, sampah sarap bukanlah kata ganda. Sampah sarap ialah frasa. Apakah maksud frasa? Frasa ni, dia ada sekurang-kurangnya dua perkataan. Frasa ni membawa maksud, apa dia? Contohnya sampah. Sampah sarap kan? Maknanya, kalau kita boleh letak perkataan dekat tengah-tengah ni, itu ialah frasa. Contoh kita boleh letak perkataan apa? Sampah dan sarap. Nampak? Kalau boleh letak perkataan dekat tengah-tengah, itu ialah frasa. Faham? Kalau tak boleh letak perkataan dekat tengah-tengah, itu ialah kata majmuk. Okey, apa lagi? Yang ketiga, dieja rapat ataupun jarak. Ingat. Itu pun di bawah
kesalahan ejaan. Kenapa ditembak ni kena rapat? Apa sebab ditembak ni kena rapat? Apa sebabnya? Sebab D ialah apa dia? Apa dia? Hai. Jangan macam ni. Dekat SPM ni. D itu ialah adakah D ni kata sering nama? Bukan. Bukan. D bukan kata sering nama. D ialah kering. Bukan. D ialah imbuhan. D ialah imbuhan. Jangan macam ni, risau cikgu. Imbuhan. Imbuhan ni kena rapat. Tak boleh jauh-jauh. Yang boleh jauh tu ialah kata sendi. Titik D kat sini bukanlah kata sendi. D kat sini ialah imbuhan. Okey, faham? Yang keempat, pola keselarasan vokal. Ini maknanya kesalahan ejaan lah kan? Okey. Bukan belum. Belum So, ini ialah kesalahan huruf vokal. Bukan vokal O Vokal U. Apa lagi? Yang kelima, kelainan konsonan. Bacaan ni lebih kurang sama. Lembab. Walaupun bacaan dia sama, tapi ejaan dia berbeza Okey. Yang ni kamu kena banyak membaca. Baru kamu akan dapat bezakan perkataan tersebut So, lembab dengan lembab ni berbeza. Yang lembab pertama ni ialah lambat berjalan. Lembab kedua ni ialah dia berair. Baik, yang keenam, kelainan vokal. Ini pun sama. Ejaan ugama ni, kalau zaman 70-an diterimalah. Faham? Zaman 70-an diterima. Zaman Pelamri kan. Ya, betul-betul. Dia memang ada banyak maksud. Lembab tu ada banyak maksud. Lembab tu berair, ataupun dungu, ataupun bodoh. Okey. Kenapa salah? Sebab bahasa Melayu ni telah ada satu kajian kajian semula kan. So ejaan dia berubah. Okey. Kalau tengok zaman dulu kan, ejaan cikgu pun lain kan. Dulu kata ejaan cikgu kan. Kalau tengok cerita Peramli dia je cikgu. Kan? Lepas tu kalau ceti haram. Ceti macam ni. Ceti. Nampak? Ejaan dulu dengan ejaan sekarang lain. Lepas tu kamu kena tengok cerita Pelamri kan. Baik, yang ke-8. Yang ke-7. Kata pinjaman Inggeris, station. Yang ni ramai keliru Kan? Ramai keliru. Bukan station. Ini banyak masalah kepada contohlah macam mana. Macam cikgu punya student kan semua Chinese. Kan? Jadi mereka ni tak pandai sangat bahasa Melayu. Jadi bila nak translate daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, dia akan guna perkataan bahasa Inggeris. Contohnya station tadi, station. Apa lagi? Quality. Apa lagi contoh macam istilah sains lah kan. Fotosintesis lah. Karbon dioksida. Apa lagi? Macam-macam lah. Sebab dia lebih prefer perkataan tu dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. So, bila buat karangan, memang banyak guna bahasa Inggeris. Dia tak tahu bahasa Melayu apa dia. Kan?
Sedangkan dalam bahasa Melayu ada je istilah sebut. Cuma kita jarang gunakan. Contoh kan. Bahasa Inggeris ialah original. Bahasa Melayu apa dia? Tulen. Kan? Apa lagi? Apa lagi yang ada? Contohlah benda paling senang lah. Kita ambil sanitizer kan. Kalau ada kalangan tentang COVID. Dalam Melayu ialah pensanitasi. So kalau kamu nak tahu ejaan ataupun istilah dalam bahasa Melayu ni, kamu kena like Facebook. Kamu buka Facebook sekarang. Kamu pergi dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Nampak tak? Pergi Facebook sekarang. Kamu like page Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Kat situ memang sentiasa update ejaan ataupun istilah bahasa Melayu lah, dia update tentang pantun lah. Semua tentang isu semasa. Kan? Okay? So, kamu pergi like. Okay, yang ke-8. Kata pinjaman Arab. Kata pinjaman Arab dalam bahasa Melayu tak ada DH Ingat, tak ada DH. D saja. Tapi bacaan dia tetaplah redha. Bukan bacaan dia reda. Tak. Bacaan kita tetap redha. Tapi kita tak ada DH kita D saja. Okay Baik. Kata pinjaman Jawa. Nampak bahasa Melayu pun menerima kata pinjaman daripada bahasa Jawa. Contohnya pameran. Bukan pameran, pameran. Okey, last sekali bentuk bebas. Bentuk bebas yang ni ramai yang salah lah, bukan raksasa, raksasa. Tapi kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan, memang kita akan sebut raksasa. Kan? Raksasa kan? Raksasa tu lawan dengan Ultraman lah, nampak? Kita akan sebut raksasa. Sebab dari kecil, kita dah biasakan sebut raksasa kan? Padahal bukan raksasa, raksasa. Okey jelas So setakat ni ada tak soalan tentang kesalahan ejaan? Kalau ada sila komen. Kalau tak ada, komen juga. So semua ni di bawah kesalahan ejaan. So lepas ni kamu tak akan fikir kesalahan ejaan tu hanya ejaan yang salah saja. Banyak lagi. Huruf besar, huruf kecil, tanda sempam pun kesalahan ejaan. Perkataan di eja jarak rapat pun kesalahan ejaan. Ingat banyak sebenarnya. Itu yang kamu lepas pandang. Okey. Huruf konsonan tu ialah selain A, E, I, O, U. Okey, kalau huruf vokal A, E, I, O, U kan. Kalau huruf konsonan selain A, E, I, O, U. Attendant. Okey, itu dia punya kod Okey, baik. Oh, banyak ni yang kedua. Oh, banyak. Okey, yang kedua ialah kesalahan imbuhan kesalahan imbuhan. Okey. Kesalahan imbuhan ni kamu tahu kan? Kita ada 4 jenis imbuhan BM. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, imbuhan sisipan. Cikgu dah ajar dah sebelum ni. Okey, contoh imbuhan awalan. Imbuhan awalan. Inilah imbuhan awalan D. Ini salah, diperbuat salah. Yang betul adalah imbuhan D. Yang ni imbuhan ni dia kena ikut situasi lah kan. Okey, imbuhan per pula. Per ni imbuhan awalan kata nama Pengilang, salah. Pekilang.
Okey, seterusnya. Habis cikgu kalau tulis dalam karangan diperbuat salah. Betul. Maksud cikgu dia ikut situasi. Faham? Imbuhan depend ni betul tapi dia kena ikut situasi ayat. Cuma dekat sini dia tak ada dah bagi contoh ayat. Kan? Diperbuat betul. Contohlah. Kuih itu diperbuat daripada tepung Syak Faizah. Contoh. Betul je diperbuat. Dia ikut situasi. Baik. Men salah. Bukan mertua, mentua. Sebab tak ada imbuhan mer kan? Betul? Mana ada imbuhan mer? Contohnya merbahaya. Salah berbahaya. Yang betul ialah berbahaya. Tak ada imbuhan mer. Imbuhan men je ada. Yang keempat, baru beritahu. Tak ada Lepas ni kamu janganlah tulis merbahaya, merbahaya, merbahaya. Tak ada. Tak wujud pun imbuhan mer. Yang wujud ialah ber. Dengan men. Okey Selesai imbuhan awalan. Jom tengok imbuhan akhiran pula. Apa yang salah? Okey, one. One ni imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Contohnya, dermawati salah. Wati ni untuk perempuan. Yang betul ialah dermawan. Wan untuk lelaki. Okey, akhiran kan ataupun an. Gerakkan. Kan gerakkan. Gerakan. Apa ni? 2K ataupun 1K. Bukan semak. Bukan semakan. Semakkan. Kelas, perkataan semakan ni ada. Tapi ni ikut situasi. Sebab dalam ayat tu, dia nak gunakan semakan. Sebab mungkin itu ialah ayat pasif. Okey, seterusnya. Wan ataupun an. Ilmuan salah. Yang betul ialah ilmu wan. Akhiran i. Jalankan salah. Yang betul ialah jalani. Apa lagi? Apitan pula. Apitan ni ialah dia ada dua imbuhan. Imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. An. Penjarakan salah. Yang betul lah. Penjarakan. Menkan pula. Menselesaikan salah. Kenapa? Bila imbuhan men ni dia jumpa S, dia akan jadi men. M-E-N-Y. Faham? Bukti dia. Bukti dia contohlah kita ambil apa perkataan S ni. Siap. Adakah kita tambah men kan jadi mensiapkan? Tak. Dia akan jadi menyiapkan. Apa lagi? Suntik. Adakah kalau tambah men kan jadi mensuntikkan? Tidak. Menyuntikkan. Salai pun sama. Bukan mensalaikan. Mensalai lah. Menyalaikan. Sama juga salah. Tak ada kata mensalahkan. Menyalahkan. Nampak? Itulah dia bahasa Melayu. Yang ni kalau macam cikgu kan, cikgu tahu benda ni sebab cikgu banyak membaca kan. Sebab perkataan tu kita dah biasa kan. Kalau imbuhan tu berhadapan dengan S, dia akan jadi M-E-N-Y. Tapi benda ni ada dia punya formula sebenarnya. Ada formula dia. Tapi kalau nak cerita kat sini memang tak sempat. Dia kena satu sesi, cikgu kena explain dalam masa sejam. Kamu akan faham. Kalau imbuhan tu jumpa K jadi apa. Jumpa R jadi apa. Macam tu. Banyak. Okay Okey, yang seterusnya I. Menawarkan salah, yang betul lah menawari. An. Perkarangan salah, yang betul lah perkarangan. Kean. Kebaikan salah, kebaikan betul. Okey, last sekali imbuhan sesipan. Sesipan kita ada 4 saja.
li. Bagi yang tak tahu, sisipan ni imbuhan dekat mana? Imbuhan dalam perkataan. Dekat tengah-tengah. Contohnya macam ni. Gelabak salah. Betullah gerabak. Semerak salah. Betullah semerbak. Ni imbuhan dia. Kemur salah. Betullah kelemumur. Celacak salah. Betullah ceracak. Faham kan semua? So yang kedua ialah kesalahan imbuhan. Okay, itu je. Setakat ni untuk imbuhan ada apa-apa soalan? Tak ada eh? Tanya saja, janganlah malu-malu. Tanya-tanya. Malu bertanya, sesat jalan. Tak ada eh? Okey, tak ada, teruskan eh. Okey, kesalahan penggunaan kata. Okey, apakah maksud kata ni kan? Apa benda? Apa benda kata ni? Kata ni dia merujuk kepada kata tugas. Apa dia contoh kata tugas? Komen sikit. Kata tugas tu apa dia? Dekat kelas-kelas sebelum ni cikgu banyak mention kata tugas apa dia. Dekat sekolah pun kamu pun ada cikgu dah ajar kan? Merani. Bukan. Apakah dia contoh-contoh kata tugas? Bukan. Itu kata kerja. Itu kata kerja menari tu. Lupa dah kata tugas apa dia. Kita ada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Kata tugas tu apa dia? Bukan. Itu kata kerja tu, buatkan tu. Yang lain. Banyak ni, Nabilah ada. Damia, Mia, Denny, Firdaus, Hanania, Alia, Sofia. Apa dia maksud? Apa dia contoh kata tugas? Kena ni. Contoh dia kata apa lagi? Kata sendi nama. Lagi kata apa lagi? Kelas. Nak tahu benda lucu lah. Kat sini je kelas. Kat sini je Nampak ni. Bawah ni je. Kata sendi nama. Kata pemberi. Kata nafi. Kata hubung. Kata ganti nama. Kata tanya. Kata perintah. Kata seru. Apa lagi ya? Kata pangkal ayat. Kata adverba. Lupa dah. Okey. Cikgu hafal semua kata tugas ni apa yang betulnya? Nyatakan, jelaskan. Cikgu nak contoh-contoh kategori dia. Kita apa? Okey, dah. Bye. Okey. Baik, tengok cerita yang pertama. Kata sendi nama. Okey, kata sendi nama. Kenapa kepada ni salah? Kepada ni merujuk kepada manusia. Pada merujuk kepada apa? Masa dan juga bahagian tertentu. Okey, yang kedua ialah kata pemberi. Kata pemberi, kenapa ialah salah? Sebab ialah hanya merujuk kepada kata nama ataupun frasa nama.
adalah merujuk kepada kata seni nama dan juga kata adjektif. Kita tunjuk balik kat sini lah. Ialah untuk frasa nama. Adalah untuk frasa adjektif. Dan juga frasa apa lagi? Seni nama. Kata nafi tidak. Salah, yang betul ialah bukan. Kata hubung. Yang betul ialah yang salah setelah, yang betul ialah kerana. Ni kena ikut situasi tau. Kata hubung banyak. Ada bahawa, untuk, agar, supaya. Banyak Kita kena ikut situasi lah. Setiap kata hubung tu ada fungsi dia yang tersendiri. Okay, kata-kata nama. Kenapa saya salah? Sebab dalam ayat tu mungkin mengisarkan tentang laras bahasa istana. Kan? So, kita gunakan better. Tu je lah. Tu salah kata. So, kamu kena kuasai kata tugas. Kamu kena kuasai kata tugas. Okay. Baik, setakat ini tak ada soalan untuk kesalahan kata. Tak ada Okay. Cikgu ni kata hidup buat sedung Tak ada masa cikgu nak buat rawatan tersedung ni. Okay. Seterusnya, kesalahan penggunaan istilah. Okay, istilah ni ada 4 contohnya istilah kata nama. Ini kena ikut situasi lah. Kena ikut situasi ayat lah. Dermawan ni salah. Kenapa? Dermawan ni merujuk kepada orang yang suka memberikan sumbangan. Yang betul ialah bangsawan. Bangsawan ni maknanya orang yang kaya lah. Kan, orang yang kaya ataupun orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kata kerja yang ni salah. Ini istilah yang salah. Yang betul ialah dijilat salah. Yang betul lah dijilat. Okey, yang ketiga, kesalahan istilah bagi kata adjektif. Kerdil salah, yang betul ialah kecil. Okey, yang terakhir ialah kata nama. Dia buat 2 Seniman salah, yang betul ialah seni wati. Okay, ni silap tau, dia buat 2 kali. Okay, itu saja. So, untuk istilah kita ada 3 Kata nama, kata kerja, kata adjektif. Okay. Okay, yang terakhir sekali untuk hari ini ialah kesalahan frasa. Frasa ni tahu kan, dia ada 2 perkataan ataupun lebih. Contohnya kesalahan frasa nama. Pencetak mesin salah, terbalik. Terbalik yang betul ialah mesin pencetak. Frasa kerja pula diambil oleh kamu. Salah. Ini ialah kesalahan untuk kita panggil apa ni? Kesalahan dalam ragam ayat pasif. Kalau penggunaan kata ganti nama berdiri kedua ni, yang betul ialah kamu ambil. Ini salah Kamu ambil ke, awak ambil, saya ambil. Kalau ada oleh ni hanya untuk kata ganti nama dari kedua saja. Ketiga saja. Okey, frasa adjektif pula. Paling handal sekali. Kenapa salah? Sebab ada 2 kata penguat serentak. Tak boleh. Kena ada salah satu saja. Sama ada kata penguat hadapan ataupun kata penguat belakang. Yang keempat, selain daripada itu salah. Yang betul ialah selain itu. Itu saja. Untuk kelima-lima kesalahan bahasa. Okey, setakat ni semua faham tak? Kalau faham, komen faham.
Kalau faham, komen faham. Cuba nampak perempuan je, lelaki mana? Yang lelaki tengok bola tahulah Malaysia lawan Tajikistan ni. Cikgu pun nak tengok bola sanggup korbankan masa sebab nak tuition ni Lambat lagi, pukul 9 Ustaz. Mana lelaki-lelaki ni? Adam, Alif, Danish, Firdaus, Iris, Hafi, Zafri. Ada tak komen sikit? Ada Okey. So, kita boleh jawab soalan berformat SPM. Okey, jom jawab. Okay, ini contoh dia kenapa salah. Pada masa kini. Ingat, istilah pada masa kini salah So, kini salah. Yang betul ialah ini. Okey, kalau kamu buat karangan, kamu jangan buat pada masa kini. Buat pada masa ini Pada masa ini. Ataupun nak guna kini boleh. Kini saja. Faham? Pada masa ini ada apa pada ataupun kini. Sebab kini itu dah menunjukkan pada masa ini. Faham? Jadi kalau kamu pada masa kini, dia ada unsur lewah. Maknanya berulang 2 kali. Pada masa ini 2 kali lah. Kini itu dah menunjukkan pada masa kini. Faham Okey, nombor 2 kenapa salah? Sejati. Perkara yang sejati. Inilah kesalahan istilah. Kan sejati, sebati. Sebati dengan masyarakat. Sebati itu maknanya yang dekat dengan masyarakat. Ataupun yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ini kesalahan ejaan. Bukan modern. Modern. Apa lagi? Ni. Media massa turut berfungsi dalam. Kenapa dalam salah? Dalam ni ada 2 fungsi saja. Yang dalam pertama ialah kata adjektif. Contoh, sungai itu sungguh dalam. Maksud yang kedua ialah kata sendi nama. Kan? Di dalam kelas, di dalam hotel, di dalam kantin. So, kat sini, yang sepatutnya ialah kata hubung. Kata hubung apa yang sesuai? Untuk. Maknanya untuk ni menggabungkan 2 ayat. Untuk wujud dalam ayat majmuk. Semua perkara-perkara ni semua tahulah. Semua dah menunjukkan banyak. Jadi tak perlulah kita gandakan perkara. Okey. Yang ni apa pula? Bermaklumat. Bermaklumat salah. Yang betul lah ber. Ini kesalahan imbuhan. Last kali. Memperuntukkan. Ini kesalahan imbuhan. Bukan memperuntukkan. Memperuntukkan. Okey. Yang nombor 2 pula. Bagi semua penuntut. Kenapa salah? Sebab ini dalam konteks sekolah. Sekolah kita gunakan murid. Ya, murid. Bukan penuntut. Penuntut tu untuk mahasiswa ataupun mahasiswi. Iaitu mereka yang belajar dekat college ataupun universiti. Itu kita gunakan penuntut. Lagi satu, kalau sekolah jangan gunakan pelajar. Pelajar tu untuk mereka yang belajar dekat universiti ataupun college. Kalau kat sekolah, biasakan guna murid saja. Okey, faham Selain daripada itu, tak betul. Selain itu
Ini kesalahan ejaan. Kurikulum. Ini semua tahulah. Kurikulum. Ini kesalahan istilah. Bukan asal. Asas. Okey, simple. Itu saja. Okey. Jom kita bincang praktis yang pertama. Bahasa tu dia bagi apa ni kelas? Dia bagi poster. Poster tentang autism. Okay, autism Okay, so kalau kamu jumpa kesalahan dia, terus tulis dekat komen sekarang. Dekat chat Zoom Ya, bagus Mia. Agresif bahasa Inggeris kan? Mana agresif ni? Ya, ini dia agresif. Yang betul ialah apa dia yang betul? Agresif. Itu bahasa ejaan bahasa Melayu dia lah. Agresif So inilah kesalahan ejaan. Okey, bagus Mia. Okey, yang lain. Pada salah. Pada kat mana? Kelas, kamu boleh garis sendiri tau. Dekat dalam poster ni. Kamu tengok kat atas ni. Sekejap. Ni ada annotate ni. Boleh edit. Pada kat mana pada? Ya. Pada ni salah. Bukan pada. Betul apa dia? D. Bukan D. Yang betul ialah ya, Mia. Baguslah Mia. Kepada. Kenapa betul? Kenapa kepada pula? Sebab perkembangan otak ialah kata frasa nama. Faham? Frasa nama kita kena gunakan kepada. Perkembangan otak bukanlah kata kerja Sebab apitan pe-an ialah apitan kata nama. Kepada perkembangan otak. Pada tu untuk masa. Okey. Apa lagi? Info perhatian. Ya. Info perhatian tu tak betul Bukan info perhatian. Ini kesalahan istilah ni. Okey, ini kesalahan istilah ni. Bukan info perhatian, yang betul lah info prihatin. Info prihatin. Info prihatin tu maknanya ihsan daripada NGO ataupun badan-badan tertentu. Prihatin tu makna nak bagi kita aware. Nak bagi kita sedar tentang autism. Nak bagi kita ni peka tentang isu autism. Prihatin. Maknanya nak kita bagi kita nak apa ni? Menimbulkan rasa prihatin kita. Nak menimbulkan rasa kesian kita terhadap isu ini. Kan? Jangan kita abaikan isu autism. Baik, selesai apa lagi? Pesakit salah. Autism bukan, ya betul, autism bukan sejenis persekam pesakit. Yang betul ialah penyakit. Autism bukan sejenis penyakit
Belum masih, ya. Kenapa salah? Sebab belum dan masih tu kedua-duanya kata bantu. So, kata bantu tak boleh ada serentak. Faham? Mana belum masih ni? Ni dia. Belum masih. So, kita kena gunakan salah satu saja. Belum masih. Oh, bukan, bukan. Ni terbalik. Belum masih. Yang betul lah masih belum. Okey, sebenarnya masih belum ni kedua-duanya kita bantu. Tetapi kat sini, sekejap, tapi kat sini belum ni berfungsi sebagai kata bantu. Masih ni berfungsi sebagai kata adverba. Kata adverba ni dia menerangkan kata kerja. So, masih belum. Bukan belum masih. Okey, ada lagi tak? Semua ada berapa soalan? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi satu saja. Lagi satu cikgu berkelu. Yang salah ialah kata nafi salah. Kata nafi salah. Cuba cari kata nafi. Cuba cari kata nafi. Kata nafi ni ada 2 je. Ya, Mia. Tidak. Okey, kalau tidak salah, apa yang betul? Bukan. Ya, bukan semua individu. Ya, bukan. Okey, bagus. Okey, selesai. Tapi dalam exam, kamu tak payahlah tulis yang tepi ni. Jadi kesan tak payah. Ni sebagai panduan saja. Okey. Yang paling penting dalam exam, ramai yang silap tau. Kamu tak boleh tulis jawapan terus kan. Contohnya kepada, contohlah, nombor 1 kepada nombor 2 ialah D. Tak boleh. Kamu kena tulis kesalahan dulu. Contoh pada dash kepada. Macam tu itu baru betul. So, kalau ada 6, senaraikan 6 saja. Jangan senaraikan lebih. Jangan senaraikan lebih Senaraikan 6 saja. Tak boleh 7 ke 8 tak boleh Okey, selesai. Okey, bahan 2 pula. Bahan 2 pula. Jumpa bahan kedua. Daripada salah. Daripada. Sekejap. Ya, kecacatan daripada salah. Yang betul ialah dari. Kenapa dari betul? Kenapa dari betul? Daripada tu apa? Daripada tu untuk asal usul dan juga orang. Dari tu untuk apa? Dari tu untuk masa dan juga tempat. Segi intelektual adalah tempat atau bahagian.
So dari segi intelektual. Okay, apa lagi? Ya, masalah salah. Masalah salah yang betul ialah ya Allah. Masalah ni kesalahan ejaan ya. Mengkawal ini kesalahan imbuhan. Ya. Yang betul ialah mengawal. Yang betul ialah mengawal. Lagi. Semua ada 5 kesalahan saja. Lagi 2 saja. Terserlah bernyanyi. Terserlah. Terserlah di mana? Terserlah tu betul, tak masalah. Terserlah tu betul. Dia bukannya di terserlah lah, tak. Terserlah tu betul. Terserlah tu maknanya menonjol. Bernyanyi pun betul. Bernyanyi dengan menyanyi sama. Atau betul. Sebilangan betul. Kata bilangan betul. Sebilangan tu. Sebilangan tu sama juga dengan sebahagian. Sama saja. Okay, ni susah sikit lah. Tak apa-apa. Saya tunjuk. Kecergasan salah. Ni tak apa. Ni tak apa. Dah mewakili yang ni Tak apa. Kecergasan otak salah. Kecergasan salah. Kecergasan tu untuk badan. Badan cergas. Kalau otak, apa dia? Kalau badan cergas. Kalau otak, ya, Ruzana. So, yang betul ialah kecerdasan. Nampak? Yang ni kamu tak perasan kan? Kecerdasan. Kan ada satu kata hikmat. Badan sihat, otak cerdas. Kecerdasan. Okey okey, satu lagi. Mana lagi Sosial interaksi salah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil social interaction. Kalau istilah bahasa Inggeris kan biasa terbalik. Kalau bahasa Melayu apa dia? Ini namanya kesalahan frasa. Social interaksi jadi apa? Dalam bahasa Melayu kita kena terbalikkan. Bukan social interaksi. Yang betul lah interaksi sosial. Right. Senang kan? Okey. Yang kedua pula. Dia bagi satu poster Poster sisa asap besi. Ini benda baru, ilmu baru Sisa asap besi, SAB ialah sisa dari tembakau yang melekat pada baju, kulit dan rambut. Maknanya sisa ni sangat bahaya sebenarnya. Kenapa? Ada kesan kepada imun dan organ kanak-kanak. Dan boleh menjejaskan kesihatan termasuk risiko kanser. Itulah dia sisa asap besi. Maknanya sisa ni lah, sisa rokok lah kan. Okay. So kat sini apa kesalahan yang kamu nampak? Ya, senang kan? Cukup. Bukan cukup. Ini adalah kesalahan ejaan. Pola keselarasan vokal salah. So betul lah cukup. Okay. Lagi. Semasa ke semasa. Ya, betul. Semasa ke semasa. Semasa ke semasa. Semasa ke semasa tu betul. Okey, sebenarnya ada 2 benda tau. Ada 2. Sama ada semasa ke semasa ataupun masa ke masa. Tu betul. Tapi kalau buat semasa ke masa ataupun masa ke semasa salah. Dia kena sama Semasa ke semasa ataupun masa ke masa.
Okey, jelas. Okey, yang lain? Ke susah? Apa lagi? Paling tertinggi, ya, apa kau perasan, paling tertinggi. Mana dia paling tinggi ni? Yang kat sini, Yang paling tertinggi. Okey, kamu kena ingat, yang tu kata penguat, paling pun kata penguat, ter pun kata penguat hadapan. Jadi, apa yang betul? Kita kena ambil salah satu saja, iaitu tertinggi ataupun paling paling tinggi. Tak boleh ada dua dua kata penguat serentak, tak boleh. Okey, lagi berapa ni? Lagi 3. Apa lagi 3? Dekat sini cukup nampak kesalahan imbuhan. Peningkatan betul, tak masalah. Peningkatan betul. Peningkatan risiko kanser betul. Okey, betul ke ni? Menjadikan ancaman. Sisa asap basi menjadikan ancaman. Dekat sini ada 2 objek ke? Dekat sini ada satu objek je kan? Ancaman ialah satu objek. Kalau satu objek perlu ke ada kan? Tak perlu, menjadi saja. Menjadi sahaja, kalau ada 2 objek barulah kita letak akhiran kan. Ingat tak kata kerja aktif transitif 2 objek? Ingat tak? Siapa, apa? Lupa dah. Tengok balik video rakaman, Okey, lagi apa lagi salah? Toksin ni salah. Asap ni bukan ada toksin. Toksin ni dalam makanan kan? Toksin dalam makanan kan? Bukan toksin. Betul lah. Toksit. Toksit, Okey, apa lagi? Lagi satu saja, Okey, yang ni. Dari semasa ke semasa salah. Kenapa semasa ke semasa tu ialah masa? Betul ke? Jap. Daripada ke semasa ke semasa. Bukan ni, kelas. Sorry. Bukan ni. Dari ni betul lah sebab ini menunjukkan masa, Dari yang salah ini dia. Dari tembakau. Kenapa? Sebab daripada tu menunjukkan asal usul. Contoh, kerusi itu diperbuat daripada kayu jati. Apa lagi? Kertas itu diperbuat daripada pokok garu, contohlah.
So yang betul ialah daripada. Daripada menunjukkan asal usul. Okey. Manusia berasal daripada tanah. Itu asal usul. Okey jelas So nak tak nak kamu kena banyak buat latihan untuk penyuntingan ni. Kan? Penyuntingan kena banyak buat latihan. Okey, seterusnya. Bahan dua pula. Bahan dua. Ya, pakai buang salah. Sebab apa pula ada tanda sempang? Tak boleh. Sebab ini bukan kata ganda kan? Ini bukan kata ganda. Ini ialah frasa. So, tak perlu ada kata, tak perlu ada tanda sempang. So, pakai buang saja. Batuk. Mana? Ya, batuk salah BATOK ni ada maksud lain. Batuk. Batuk yang maksud ini ialah gayung. Gayung air tu, kan? Gayung air itu batuk. Gayung air yang diperbuat daripada tempurung kelapa, kan? Yang ini ialah batuk. Okey, lagi. Mengesyaki. Mengesyaki. Ya, mengesyaki salah. Apa yang betul? Kanak-kanak ini mengesyaki. Ini namanya ayat-ayat pasif. Sebab apa ayat pasif? Sebab objek dekat depan. Faham Objek dekat depan. So yang betul ialah disyaki. Disyaki Okey, apa lagi? Apa lagi? Bukan mempunyai. Bukan mempunyai. Ya, bukan mempunyai salah. Yang betul ialah tidak mempunyai. Ini kesalahan kata nafi. Okey, lagi. Ada 6 kesalahan. Kita dah jumpa berapa? Dah jumpa 1, 2, 3, 4. Lagi 2 saja. Lagi 2 saja. Okey. Senang saja jumpa. Seorang kanak-kanak betul. Sebab kalau kita gugurkan kanak, tak ada maksud pula. Sebab kanak-kanak ialah kata ganda semu. Kata ganda semu ni, kalau kita buang satu perkataan, tak ada maksud. Contohnya kura-kura. Kalau akan buang kura, jadi kura. Apa kura tu? Anai-anai. Cuba buang anai. Anai tak ada maksud. Rama-rama. Laki-laki. Kan? So, kata ganda semu tak boleh gugurkan. Walaupun maknanya kanak-kanak ni bukan menunjukkan ramai. Kanak-kanak ada satu je. Ya, betul Ruzana Aisyah. Bagus. Sultan Haji Ahmad Shah Hospital terbalik. Ini istilah bahasa Inggeris Yang betul ialah Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Ya. Akut gapo dia cikgu? Akut. Mana akut? Akut ni maknanya sejenis asap. Sejenis asap. Akut sejenis asap. Sejenis cecair. Sejenis bahan kimia. Memerlukan. Memerlukan. Mana memerlukan? Betul. Yang salah kat sini adalah pertolongan. Betul ke pertolongan pernafasan? Ini ialah kesalahan istilah. Yang betul ialah bantuan pernafasan. Bantuan pernafasan. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya. Ini apa ni?
Yang ni dia bagi satu iklan. Iklan apa ni? Iklan untuk menerbitkan artikel. Okay. Okay, jom cari apa yang salah kat sini. Ini susah sikit lah sebenarnya. Okay, lagi 10 minit je. Kepada salah. Kepada. Kejap Mana kepada ni? Ya, antara 6. Ya, ini salah. Kepada tu untuk manusia. Ataupun kata nama. Apa yang betul? Antara 6 hingga. Yang ini ialah kesalahan kata hubung. Antara 6 hingga 9 halaman. Langkau. Mana yang menerbitkan? Mana menerbitkan? Artikel yang tidak menerbitkan. Betul. Ini kesalahan imbuhan. Apa yang betul kat sini? Menerbitkan jadi apa? Ini ayat pasif kan? Sebab apa ayat pasif? Sebab objek kat depan. Menerbitkan jadi apa? Kalau pasif? Diterbitkan. Menerbitkan jadi diterbitkan. Okey, kesalahan berapa ni? Kesalahan ada 5 je. Ya, email salah. Baru kamu perasan email dia salah. Ini bahasa Inggeris Bahasa Melayu apa dia? Komen sikit. Email dalam bahasa Melayu apa dia? Yang ni email bukan? Ya, email. Yang betul ialah email, bukan email Email. Ya, okey lagi 2 saja. Lagi 2 saja. Jumpa. Okey, dipendekkan cerita ni susah. Yang ni dia. Perkataan. Betul ke perkataan jenis Arial? Tak bukan perkataan, huruf. Huruf Ya, lain-lain penerbit. Lain-lain penerbit salah Kenapa salah? Sebab lepas kepada kena frasa nama. Yang betul ialah dihantar kepada penerbit. Penerbit lain. Baru betul. Okey. Jelas semua? Huruf tidak. Tulisan lain. Tulisan tu maknanya perkataan. Huruf ni satu huruf lah. Satu huruf. Okay, last one. Bahan 2. Okay, kita tengok mana yang sempat je. Ya, senangnya kan. Teknologi salah. Yang betul lah teknologi. Okay, lagi. Artificial.
Artificial intelligence tu bahasa Inggeris. Nampak dia kata atau ni. Betul-betul. Even bahasa Inggeris betul sebab dia tulis atau. Tapi kalau ikutkan dia kena huruf condong lah, tapi mungkin editor ni tersilap. Kecergasan buatan. Ya, bukan kecergasan buatan. Yang betul ialah yang kaitan dengan otak ialah kecerdasan. Hasilan salah, betul. Hasilan kalah. Kalah pula salah. Yang betul ialah penciptaan bakat dan penghasilan tenaga kerja. Penghasilan. Okey, lagi 3 saja. Lagi 3. Akan dapat betul. Akan dapat betul, tak salah. Bukan dilaksanakan. Ya, masih tidak dilaksanakan, betul. Okey, lagi 2, lagi 2. Meluas, betul. Secara meluas, maknanya secara meluas maknanya secara terbuka. Ataupun maknanya dia dah berkembang lah. Institusi, dalam sektor institusi. Betul, institusi tu betul. Okey, lagi satu ialah ni. Mengadaptasikan, betul. Mengadaptasikan tu maknanya dia ambil inspirasi ataupun dia mengaplikasikan. Ni dia salah. Lain cabaran. Bukan lain cabarannya, cabaran lain. Cabaran lain. Okey, lagi satu saja. Ya, wafa. Baru nampak nak wafa. Di dalam salah. Di dalam salah. Okey, kalau salah apa yang betul? Kalau salah apa yang betul? Kenapa salah? Kenapa dia dalam salah? Sebab jarak, bukan. Sebab penciptaan bakat ni ialah abstrak. Kalau abstrak, kita kena gunakan dalam. Faham? Dia abstrak dia maknanya dia tak ada bentuk. Tak ada bentuk macam contohlah. Benda tunjuk Contoh botol ni. Nampak kan? Dah ada bentuk. So kita gunakan di dalam. Tapi kalau pemikiran, ilmu tak nampak. Itu ialah dalam. So betul ialah dalam kalau benda tu ada ruang, ada bentuk, itulah di dalam. Okey. Jelas semua So setakat itu saja kelas pada hari ini. So kita sambung pada minggu hadapan. Okay, minggu